Pertama berkaitan dengan laporan yang telah pun dibuat oleh Majlis Profesor Negara, satu survey kajian yang telah pun dibuat oleh Majlis Profesor Negara, dan saya percaya bahawa telah ramai rakan-rakan saya telah pun memberikan komen. Tapi apa yang saya nak sebut di sini bahawa saya menghormati mereka-mereka yang telah pun begitu gigih membuat penyelidikan ataupun survey berkaitan dengan soal masa depan politik Malaysia, khususnya menjelang pilihan raya umum yang akan datang ini. Walaupun apapun hasil rumusan mereka itu memihak kepada mana sekalipun, bagi saya bahawa saya sangat menghormati mereka semua. Walaupun ada perkara-perkara yang saya fikir bahawa kadang-kadang ada benda-benda yang tidak logik untuk sebagai sebuah badan majlis profesor negara memikirkan persoalan siapa nak jadi menteri besar, siapa nak jadi PM, siapa begitu begini sebagainya. Kerana bagi saya bahawa seharusnya mereka perlu memberikan tumpuan kepada bagaimana untuk membantu membangunkan masa depan negara kita. Umpamanya iaitu kajian yang telah pun dikatakan dibuat oleh seorang profesor daripada UUM, Profesor UUM, yang beliau juga merupakan ahli anggota majlis NCAR, Koridor Utara, Koridor Utara. Dan saya telah dipahamkan bahawa perbelanjaan survey itu, penyelidikan itu ditanggung oleh NCAR, Koridor Utara, yang saya fikir bahawa sepatutnya NCAR ini memikirkan tentang bagaimana pembangunan wilayah utara, Koridor Utara, bukan memikirkan siapa yang harus menjadi Menteri Besar Kedah, seperti mana yang ditemui hasil kajian yang telah pun dibuat oleh seorang pengkaji daripada UUM. Jadi saya lihat bahawa kadang-kadang mereka tidak tahu menggunakan kedudukan mereka itu untuk memfokuskan kepada perkara-perkara yang sepatutnya menjadi tanggungjawab mereka. Sepatutnya wang yang dibelanjakan untuk melihat tentang prospek masa depan pilihan raya umum yang akan datang ini, sepatutnya wang itu digunakan untuk pembangunan, tujuan pembangunan wilayah koridor utara, kerana wang itu ialah wang untuk tujuan pembangunan wilayah koridor utara. Jadi saya rasa bahawa ini yang harus dilihat oleh rakan-rakan dalam majlis profesor negara. Yang keduanya, saya juga ingin menyebut bahawa walaupun ada hasil penemuan menunjukkan bahawa Datuk Mukhriz dilihat sebagai orang yang mendapat undian terbanyak untuk menjadi Menteri Besar Kedah jika BN menang, saya melihat bahawa sama ada mereka yang membuat kajian ini mempunyai agenda yang tertentu, ataupun memang mereka tidak bijak dalam mencaturkan soal politik. Saya tidak tahu apa agenda Profesor Ishak, Profesor Mustafa Ishak, yang bertanggungjawab dalam Majlis Profesor Negara, kerana beliau merupakan ketua kepada hal ehwal kaitan dengan politik yang mengendalikan sidang meja bulat ini, sehingga mengeluarkan hasil penemuan diberikan kepada publik tentang kedudukan Mukhriz di negeri Kedah. Jadi saya sama ada ini merupakan agenda untuk memancung Mukhriz, ataupun memang ketidakkecerdikan mereka yang membuat kajian sehingga akhirnya mungkin tujuan mereka itu baik untuk nak menunjukkan bahawa UMNO Barisan Nasional ini mempunyai pelapis, tetapi mereka tidak dapat membaca tentang percaturan politik UMNO dan Barisan Nasional di negeri Kedah. Dan saya sangat sedihlah, simpati dengan rakan saya Datuk Mukhriz
kerana beliau sedang berhadapan dengan situasi politik, iaitu satu grand design yang sedang digerakkan oleh pimpinan UMNO Kedah untuk memancung beliau. Apabila penonjolan yang ditonjolkan oleh hasil kajian yang dibuat oleh UUM ini menunjukkan bahawa beliau seperti mengatasi pimpinan UMNO yang lain, maka sudah tentu sejarah telah melihat bahawa di Kedah ni memang berlaku percaturan tidak sebulunya pimpinan UMNO Kedah dengan Tun Dr. Mahathir, dan sudah tentu bahawa di belakang Mukhris ini adalah bapa dia sendiri Tun Dr. Mahathir, maka sudah tentu percaturan politik ini akan berterusan dan ini akan merugikan Datuk Mukhris. Jadi saya menganggap bahawa hasil kajian itu sebenarnya ialah bermotif untuk memancung karier ataupun kerjaya politik anak Tun Dr. Mahathir. Dan kemudiannya juga ialah hasil saya tidak begitu gusar, namun begitu saya mengambil kami daripada Pakatan Rakyat mengambil sikap terbuka dengan hasil kajian yang telah ditunjukkan, dan kita melihat bahawa walaupun hasil kajian itu berbagai-bagai, bukan daripada satu pihak, bukan saja daripada UUM, daripada UKM, daripada pelbagai pandangan ahli-ahli akademik ini, kita menyambut baik dan kita merasakan bahawa kita akan terus memperkemaskan dan memperkukuhkan kedudukan politik Pakatan Rakyat, supaya kita dapat melihat di mana perkara-perkara yang mungkin ada boleh dibaiki dalam tempoh yang tertentu ini, maka kita akan baiki di mana kekurangan yang mungkin dijumpai oleh survey yang telah pun ditunjukkan oleh kaji selidik yang telah dibuat, yang dibentang dalam sidang meja bulat Majlis Profesor Negara. Tetapi hakikatnya bahawa hasil kajian itu menunjukkan pelbagai, tidak menunjukkan bahawa dia memihak kepada Barisan Nasional. Kerana UKM, kalau UUM menunjukkan bahawa Kedah pun akan jatuh kepada BN, tetapi UKM mengatakan bahawa ini merupakan satu kelebihan yang ada kepada Pakatan Rakyat. Jadi saya katakan bahawa ini sesuatu yang menunjukkan hasil kajian yang pelbagai, yang mungkin menggunakan pelbagai kaedah dan sebagainya, dan kami akan mengambil sesuatu yang terbaik untuk dimanfaatkan bagi tujuan parti kami, khususnya Pakatan Rakyat, dan khususnya lagi ialah PAS itu sendiri. Dan kemudian ada satu perkara lagi yang perlu dilihat ialah beberapa kenyataan khususnya yang dibuat oleh Profesor Dr. Syamsul, Profesor Syamsul, yang menasihat Perdana Menteri supaya diadakan pilihan raya pada April tahun depan. Jadi saya menunjukkan bahawa pertama sekali mungkin Profesor Syamsul sendiri pun tidak berkeyakinan dengan beberapa penemuan-penemuan yang ditemui oleh pengkaji ini, walaupun nampak macam memihak kepada Najib, tetapi mereka melihat bahawa dia sebenarnya tidak memihak kepada Barisan Nasional. Sebab itu dia cadangkan supaya pilihan raya itu diadakan pada April tahun depan, kerana berkeyakinan bahawa hasil penemuan itu tidak menggambarkan bahawa Barisan Nasional selamat. Sebab itu saya katakan bahawa sehingga sekarang saya tak nampak ada satu kenyataan daripada Perdana Menteri yang berani untuk membuat pengisytiharan awal tentang kedudukan tarikh pembubaran Parlimen. Jadi hasil penemuan yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji ini, sama ada ianya dipercayai, diterima ataupun dipercayai oleh Perdana Menteri Datuk Najib, hanya berdasarkan kepada bila tarikh pilihan raya yang dia akan umumkan pembubaran Parlimen. Kalau dia setuju dengan pandangan Profesor Syamsul, akan diadakan pada April akan datang, itu sudah pasti pilihan raya tidak boleh dibuat melepasi daripada April yang akan datang. Tetapi saya katakan kalau itu yang disetujui oleh Perdana Menteri, bermakna bahawa beliau tidak mempercayai hasil penemuan yang telah pun dibuat oleh Majlis Profesor Negara ini. Jadi ini
dilihat daripada hasil penemuan ini. Cuma apa yang saya bimbang sekarang ini ialah kerana kegagalan Majlis Profesor Negara, orang-orang yang cerdik ini untuk memberikan nasihat supaya negara kita ini mesti diuruskan secara yang baik. Tidak seperti mana yang sekarang, sehingga menjadi tanda tanya sekarang ni, siapa yang in control dalam politik negara kita sekarang ini. Kita sendiri tak dapat nak ada satu kepastian sama ada Perdana Menteri yang betul-betul kontrol ataupun isteri Perdana Menteri yang sering buat lawatan yang dianggap sebagai resmi ataupun separa resmi keluar negara, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara seolah mewakili negara. Jadi saya katakan bahawa ini menunjukkan bahawa satu tanda tanya, siapa yang in control, Perdana Menteri kah atau isteri Perdana Menteri kah atau Tun Dr. Mahathir yang sering membuat beberapa kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan kerajaan, yang berkaitan dengan UMNO, yang saya fikir bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pun masih mempunyai suara-suara tertentu untuk menentukan hala tuju ataupun untuk menentukan tentang perjalanan kerajaan itu sendiri. Dan begitu juga tentang percanggahan antara Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri. Apabila saya lihat bahawa Perdana Menteri mengumumkan akan menggunakan mandat sepenuhnya pada sehingga April tahun hadapan, tetapi timbalan Perdana Menteri pula mendesak supaya pilihan raya diadakan lebih awal. Jadi nampak satu percenggahan antara satu sama lain. Jadi saya melihat bahawa apakah Perdana Menteri ini hanya menjadi suami kepada Perdana Menteri yang sebenarnya? Adakah dia hanya menjadi suami kepada Perdana Menteri ataupun dia memang menjadi suami kepada isteri Perdana Menteri, ataupun dia hanya menjadi suami kepada Perdana Menteri sebenarnya, iaitu isteri dia, ataupun dia hanya menjadi budak suruhan kepada Tun Dr. Mahathir, ataupun sekarang ini dia sendiri berhadapan dengan masalah dari segi in control dalam kabinet, dalam kerajaan, dalam UMNO itu sendiri. Jadi ini yang sepatutnya dilihat oleh Majlis Profesor Negara, kerana apabila dilihat bahawa kerajaan kita ni tidak tahu siapa yang kontrol dalam kerajaan ini, akan menyebabkan imej pandangan pihak luar itu satu yang sangat buruk terhadap masa depan kita, dan ini sudah tentu akan menghilangkan keyakinan pelabur-pelabur terhadap peluang pelaburan yang sepatutnya mereka datang ke negara kita.